Okey. Kita mula kelas lah ya. Harap-harap yang lain tu nanti boleh hantar yang record ni lah ya. Saya cuba adjust bagi, tak tahu kenapa dia jadi macam ni lah. Perkara biasa lah, aku tak tahu nak macam mana. Alright, hari ni kita akan masuk kepada tajuk alkane ya. Okey, tapi ada soalan alkane yang kita tak habis lagi tu, tapi soalan dia soalan combustion. Soalan combustion macam saya dah cerita sebelum tu lah, kalau dia adalah excess combustion dalam excess oksigen, dia akan menghasilkan carbon dioxide and water. Tapi kalau dia limited, dia akan menghasilkan carbon monoxide and water lah, and then you balance the equation je, that's all. Senang je kan, tak susah sangat. Alright, so hari ni apa saya nak buat ialah kita akan bincangkan soalan alkene lah ya. Kita akan bincangkan tajuk alkene ya, tajuk alkene kita akan bincangkan ya. Alright, so tajuk alkene macam biasa juga ya. Kalau dalam tajuk alkene ni, dalam organic compound apa yang kita akan belajar ialah pertamanya kita akan belajar, yang pertama ialah nomenclature lah. Nomenclature, nama lah kan, nomenclature. Yang kedua kita akan belajar ialah tentang physical properties ya, physical properties. Tapi alkene dengan alkene physical properties dia lebih kurang sama je. Jadi kita tak belajar lah yang tu. Maksudnya physical properties yang kita belajar dalam alkene adalah lebih kurang sama konsep dia dalam alkene. So physical properties yang kita dah belajar sebelum ni ialah solubility dan juga boiling point. Itu kita ada physical properties. Konsep sama macam physical properties sama macam dalam alkene lah ya. Alright, seterusnya okey. Dalam alkane ya, kita tak belajar preparation lah. Okey, kita tak belajar preparation. Okey, sebab kalau ikutkan preparation of alkane ni kita dapat daripada yang ni, kalau tak salah saya, kamu belajar masa kamu all dalam form 5 gitulah kan. Sebab saya tengok syllabus anak saya macam mana nak dapatkan alkane adalah melalui cracking proses peretakan petroleum tu lah ya. Okey, yang tu you dah belajar lah. So dalam tajuk kita tak ada macam mana nak prepare the alkane lah ya. Okey, tapi dalam tajuk alkene kita kena belajar macam mana nak prepare alkene daripada sintesis lah ya, daripada sintesis yang tertentu. Yang ni nanti saya akan ajar kamu ya. Okey, kemudian kita belajar chemical properties ya, chemical properties lah. Chemical properties of alkene. Chemical properties tu maksudnya kita akan belajar dari segi tindak balas dia ya, dari segi tindak balas of the alkene kan. Dalam alkane tindak balas yang kita belajar ialah halogenation, iaitu kita ada masukkan halogen kepada alkane melalui tindak balas type of reaction yang kita belajar ialah free radical substitution reaction kan. Sebelum ni dia ada mekanisme, ingat balik, kena hafal ya. Sebab dalam soalan UPS minggu depan ada keluar benda tu ya. Saya dah tengok soalannya. Okey, nomenclature wajib ada, solubility ada ya. And also banyak lagi lah yang kita belajar tu, memang kebanyakannya ada lah ya, semuanya ada ya. Alright. So sekarang
saya akan ajar dahulu tentang nomenclature lah, ya. So mari kita lihat nomenclature of alkane, ya. Okey, saya nak kamu refer notes kamu lah, ya. Refer kepada kamu punya notes lah, ya. Okey. So tengok notes kamu, saya gunakan notes lah, ya. Okey, kalau kita tengok apa itu alkene? Alkene adalah compound yang ada functional group of carbon-carbon double bond. Ya, carbon-carbon double bond. Molecular formula dia adalah CnH2n. Kalau alkane, molecular formula dia adalah, general formula dia adalah CnH2n plus 2. Tapi itu kalau alkane open chain lah, ya. Tapi alkene molecular formula dia adalah CnH2n lah, ya. Yang ini dia akan isomeric dengan cycloalkane, ya. Okey, carbon-carbon double bond. Okey. Dia ada 1 sigma. Yang ni kita tak belajar, tak apa, tak ya, ya. Okey. Alright. Jadi kalau kita tengok, ya, salah satu bond dalam alkane tersebut lemah. Tahu. Jadi ini menyebabkan, okey, salah satu, bila ada 2 double bond tu, okey, satu ni kita namakan dia sebagai sigma, yang ni satu lagi sebagai pi lah. Ni kamu terima je. Ni pi, satu sigma, satu pi lah. Okey, pi bond ni dia lemah, ya. Menyebabkan dia alkane ini adalah suatu molekul yang mudah bertindak balas, menjadikan dia as a result alkane more reactive than alkane, ya. And able undergo addition reaction lah, more type of reaction lah. Maksudnya dia mudah menjadi ataupun mudah menerima atom lain untuk bertindak balas, disebabkan oleh di kawasan ini ada pi bond, ya. Dan juga dia adalah nucleophilic site lah, ya. Kawasan di mana banyak elektron wujud kat situ. Okey, jadi tindak balas dia nanti bukan substitution, tapi dia adalah addition reaction lah, ya. Alright. Jadi sekarang mari kita lihat kepada nomenclature of alkane. So alkane ini, okey, dia bermula dengan 2 karbon. Dia tak ada satu karbon untuk alkene, ya. Alkene tak bermula dengan satu karbon. Alkene bermula dengan 2 karbon lah, ya. Alright. Jadi kalau 2 karbon, kita ada ethane kan? ETH kan? Akhiran dia mesti ENE. Kalau ethane, kalau alkane, akhiran dia ANE. Tapi kalau alkene, akhiran dia ENE lah, ya. Kalau 6 karbon, jadi hexene. Tahu? Jadi nonin. Jadi dikene, ya. Struktur dia macam ni lah. Ini jika dia adalah tak mengandungi substituen, ya. Tidak mengandungi substituen lah, ya. Okey. Kalau dia adalah cyclic alkene, ya. Cyclic alkene, ya. Dia punya molecular formula dia ataupun general formula dia adalah dia akan dapat CnH2n, okey tak muat ni, minus 2. Dia punya general formula tau. CnH2n, okey, minus 2. Maksudnya kalau C3, 3 letak kat sini, 2 kali 3, 6, tolak dengan 2. H dia akan jadi 4 lah. Tahu? General formula untuk cycloalkene. Untuk cycloalkene, general formula dia adalah CnH2n minus H dia kena sangat kurang lah. H dia sangat kurang kalau dia cyclo. Ya. Kalau dia adalah cyclopropene, bentuknya macam gini. Ni cyclopropene lah. Ya. Okay, yang ini adalah cyclobutene, cyclopentene. This is cyclohexene.
Ya, cyclohexene. Okay, cyclohexene. Yang you all buat eksperimen tu, inilah bahan yang kita gunakan. Cyclohexene. Ya. Okay. Yang ni yang saya sebut ni semuanya adalah parent lah kalau dia tak ada substituent ya. Okay. Rule untuk naming the alkene tu itu ya. Rule dia. Okay. Cuba baca nota tu ya. Tengok nota page 4 ya. Rule in naming of alkene, identify the longest continuous carbon chain that contain carbon-carbon double bond as parent. Mula-mula sekali, okay, macam biasa kita cuba cari the longest, ya, the longest carbon chain yang mengandungi carbon-carbon double bond. Yang tak ada carbon-carbon double bond, walaupun dia panjang tapi dia tak boleh jadi parent untuk alkene lah, ya. Apa maksudnya tu sekarang? Katalah saya ada molekul ini. Okay, tengok. Yang ni. Okay, kalau kita tengok di sini, yang mana akan menjadi parent? Kita cuba cari the longest chain lah. Ya, kita cuba cari the longest carbon chain. Okay. Sekarang, kalau nak cari the longest carbon chain, okay, kita mungkin boleh mulakan dia daripada belah sini lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan? Betul tak? Ni panjang ni. Ni 9. Ini adalah 9. Dari sini ke sini. Sembilan carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi kalau kita tengok di sini, dia tak melalui double bond. Sebab ini tak ada double bond yang ni. Kat sini. Chain ni tak ada double bond. Dia tak boleh jadi parent. Walaupun dia panjang. Tahu? Walaupun dia panjang, tapi dia tak boleh jadi parent. Okay. Okay. Walaupun yang ni dia panjang, sini ke sini, dia panjang lah. Tapi dia tak boleh jadi parent lah, ya. Sebab dia tak include the double bond, ya. So sekarang kita cuba cari yang panjang tapi ada double bond. So kita mungkin boleh mula daripada sini lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke bawah kita ada 7 carbon. Kalau kita mula kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Sama dua ni. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ke bawah kan. Ini 7, yang ni pun 7. Jadi kalau dua-dua 7 dan ambil carbon double bond, ambil yang mana-mana satu lah untuk menjadi parent lah. Ya.
Alright. Jadi either kita mula dari sini ke bawah, ya. Ataupun sebab ini pun mana-mana. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita akan pilih salah satu menjadi parent lah. So ini akan jadi parent. Ini akan menjadi parent lah. Okay ya. Kalau ini menjadi parent, maka yang ini akan menjadi automatik dia akan jadi substituent. Automatik dia akan menjadi substituent lah kat sini. Okay. Alright. Dah dapat parent. Di sini parent dia. Ni parent. Okay. Maksudnya sekarang kita akan start numbering. So numbering akan cuba memberikan numbering yang rendah untuk position of the double bond. Untuk position double bond kita kena beri numbering yang rendah. Ya. Kena berikan numbering yang rendah. Okay. So kalau nak dapatkan numbering yang rendah, we have to start calculation of a carbon start from sini lah. 1, 2, sini 3, 4, 5, 6, 7. I don't know what happened to you. Please. Sekejap ya. Okay ya. So kita nak start calculation. Kita akan start daripada sini lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Kenapa start daripada sini? Sebab kita cuba dapatkan number yang terendah untuk carbon double bond lah. Ya. Manakala yang ini dia akan menjadi substituent. Yang ini akan jadi parent lah. Ya. Okay. Rule yang pertama ialah cuba dapatkan carbon chain yang ada double bond dan paling panjang lah. Yang paling panjang. Okay. So itu the first rule. Ya. Second rule. Okay. Ensure the carbon double bond carry the lowest possible number. Ya. Dia cuba dapatkan the lowest possible number for carbon double bond lah. Ya. Okay. Contohnya kalau kita ada kat sini. Okay. Kita cuba lihat kat sini. Ni kita ada parentnya kat sini lah. This is the parent. Okay. Kita nak start calculation mesti daripada belah sini. Sebab bila start daripada sini, double bond akan menjadi 1, 2, 3. Tak boleh start daripada sini. Sebab kalau kita start daripada sini, carbon double bond akan menjadi 1, 2, 3, 4. Dia lebih besar lah. Ya. Jadi kita akan kira daripada belah sini lah. Belah A. Ya. Tak boleh kira daripada belah B. Okay. Sebab kalau kira daripada belah B akan jadi 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kira daripada belah A 1, 2, 3. Dapat alkin. Ya. Okay. Kemudian designate the lowest possible number for substituent. Kita akan cuba dapatkan pertama lower number untuk double bond. Lepas tu
Cuba pilih lower number untuk substituent. Kalau dia ada contradict. Okey. Contradict ya. Contradict tu maksudnya apa? Oh, masuk kata putih dia macam tak jadi ya. Dia tak okey. Alright. Katalah kita ada macam gini. Okey. Kat sini ada double bond. Kat sini ada substituent. Kan? Kita nak pilih yang mana satu untuk diberikan numbering yang lebih rendah. Kira daripada belah sini ataupun daripada belah sini. Kira daripada belah A ataupun daripada belah B. So, kita akan kira daripada belah B. Sebab apa kira daripada belah B? So, ini memberikan numbering yang rendah untuk alkene. Ini bermakna akan memberikan numbering 3 kepada kloro. 1, 2, 3. Tapi itu adalah betul. Walaupun numbering besar untuk kloro, okey, tetapi memberikan numbering yang kecil untuk double bond. Ya. Dari segi kepilihan, dari segi ranking untuk kita berikan numbering yang rendah mestilah double bond followed by substituent. Ya, followed by substituent. Ya. Okey. Kemudian macam biasa number are separated by word dash lah ya. And comma kalau ada banyak lah substituent ya. Okey. So mari kita lihat soalan ini. Okey, mari kita lihat soalan ni. Okey, pertamanya apa kita buat ialah kita cuba cari numbering yang kita cari the longest carbon chain yang ada double bond. So kalau kita mula daripada belah sini dengan sini sama je sebab dua-dua satu carbon kan. So kita start daripada sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dengan ini sama, tak ada masalah. So tak perlu pilih yang ni lah. Biasa kita akan ambil yang bawah ni senang nak kira kan. So kat sini, ini this is the parent lah. Yang paling panjang yang ada double bond. Okay. Okay, paling panjang dan ada double bond lah ya. Okey, seterusnya nak start kira daripada belah A ataupun belah B. Ya. Kita akan start daripada belah A. Kenapa daripada belah A? Sebab akan memberikan numbering yang rendah untuk carbon double bond. Kalau kira daripada sini 1, 2 dah jumpa double bond lah. Okey, 3, 4, 5, 6 lah. Ya. Jadi pada carbon tu ada metal, carbon 5 ada metal jugalah ya. Okey. Madam. Ya. Saya nak tanya. Maknanya kalau yang macam long chain tu kan madam kan untuk alkene tu kan. Ya. Yang penting dia punya double bond dia tu pendek lah. Carbon panjang tu tak apa, yang penting dia punya carbon double bond tu pendek. Cara kita kira. Bukan pendek, lower number. Okey madam. Dia kena lower number. Dia kena cari yang paling panjang tapi lower number. Saya tak menjawab soalan. Jawab soalan kan Nis? Jawab madam, jawab. Jawab yang penting dia dapat number yang rendah lah. Number yang rendah. So kalau dalam kes yang ini, kita nak start daripada sini ke ataupun start daripada belah sini? Mestilah start daripada belah sini kan? Sebab ini akan memberikan numbering yang rendah untuk double position of the double bond lah. Boleh ha? So, pada carbon tu ada methyl group. Carbon 5 pun ada. So, namanya akan menjadi 2,5 dash dimethyl. Kena ada koma. 2,5 dash dimethyl. Okay. Dash 2. Dash 2 ni menunjukkan apa? Dash 2 ni menunjukkan position of the double bond. Inilah position of the double bond. Position of the double bond, kita akan berikan numbering dia mana kita jumpa dulu. Bukan 3 tau. Okay. Bukan pada 3 tetapi pada 2 lah. Ya, tetapi pada 2. Alamak, bateri saya tinggal 15%. Okay. Duduk pada 2. Ya. Alright. So, nama dia akan jadi 2,5-dimethyl. Okay. 2-hexene. Ya. Akan jadi 2-hexene lah kat sini. Ya. 2-hexene untuk menunjukkan position of the double
bond. Ya. Alright, seterusnya. In cyclohexene, the double bond in the ring must be numbered 1 and 2, then move in the direction that give the substituent the smallest number. So, contoh kalau yang ini, kan, contoh yang ini, untuk ring, kita kena langkah double bond tu untuk numberingkan dia. So, contohnya, kalau kita tengok dekat sini, sekejap saya nak saya nak pasang bateri sekejap phone saya ni, sekejap Okay. Kita tengok yang ni. Bila kita nak berikan numbering untuk dia, ya, kita akan mula calculation daripada belah sini lah. Ya, daripada belah sini. Okay. Number 1, number 2, 3. Boleh tak kita bubuh ini number 1, number 2? Tak boleh. Salah peraturan tu. Ya. Dia kena mesti langkah the double bond tu. Ni 1 and 2 untuk berikan number yang rendah untuk double bond dan parent dengan substituent. Salah, tak boleh. Dia kena langkah. So kalau sini 1, 2 mesti kat sini. Tahu? Kalau sini 1, sini mesti 2. Untuk ring cycloalkene. Okey. Jadi untuk kes soalan ini, ya, numbering yang betul mestilah mula daripada sini. Kenapa mesti mula daripada sini? Sebab bila kita mula daripada sini, kita akan memberikan numbering yang rendah untuk substituent. Ya. Sebab kalau kita mula daripada belah sini, okey, ni 1, 2, 3, 4, 5. Nanti metal ni akan menjadi carbon 5. Salah tu. Ya, tak boleh lah. So kita cuba dapatkan numbering yang rendah untuk double bond dan juga untuk substituent. Ya. Jadi nama yang ini akan jadi 3-methyl, okey, cyclopentene, ataupun kamu boleh letak juga 3-methyl, okey, 1-cyclopentene. Satu tu boleh diletakkan, tak nak letak pun boleh, ya. Untuk kes soalan yang inilah. Untuk soalan yang ni, ya. Okey, kalau yang ni pula. Tengok yang kedua. Okey, ni cabaran dia lebih hebat lagi lah, kan. So, kalau yang ni, kita nak mula daripada belah mana? Kita mula daripada belah sini, 1. Kalau sini 1, sini mesti 2. Sebab dia kena langkah the double bond dalam cycloalkene. Wajib langkah, ya. So 1, 2, 3. Kita akan jumpa 3, kita akan jumpa, kalau mula daripada belah sini, okey, substituent kita akan jumpa pada carbon 3 dan carbon 5. Tapi kalau kita nak mula daripada belah sini, maka kita nak mula, katalah kita nak mula 1 kat dari sini. 1, 2. Okey, kalau kita mula daripada belah sini, okey. Okey, 1, 2, 3, 4. Kita akan jumpa substituent pada carbon 4. 4, 5, 6. Salah lah. Sebab number dia dah besar kat situ. Okay.
So kena ingat untuk cyclo kena langkah double bond. Lepas tu dapatkan numbering yang rendah untuk substituent. Jadi kalau ikutkan yang ini, okay. Jadi ini carbon 1, carbon 2, carbon 3 ada methyl group. Ya. Carbon 4, carbon 5 ada ethyl group lah. So namanya akan jadi 5 ethyl. 5 ethyl tulis dulu sebab dia E. Kemudian baru tulis methyl lah. Okay. 1 cyclohexene. Cyclohexene sebab dia 6 cyclic alkene. Jadi cyclohexene. Ya. Okay. Okay, next. Kenapa tak keluar gambar? Kenapa gambar saya tak keluar? Okay. So untuk alkene, kenapa tak keluar gambar dekat depan ni? Tak nampak madam. Itulah saya pun dia keluar muka Anis. Saya tak tahu kenapa. Muka Anis keluar, Anis. Kenapa dia tak keluar? Bencinya. Udahlah dapat kelas. Saya nak kelas face to face. Bencinya awak dia tak mau keluar ni. Kelap je. Madam. Ya? Cuba madam left lepas tu madam masuk balik. Saya left dulu ya. Okay. You stay. Betul? Okay lah, nampak lah. Okay. Seterusnya, kalau kita tengok ya untuk alkene, ya, saya tak pastilah ada sistran ke tak ni. Ya, saya tak pasti ada sistran ke tak. Tapi saya ajar je lah ya. Dalam nota ni ada sistran. Ya. Okey. Katalah kita ada struktur yang macam ni. Kita ada struktur yang macam ni lah. CH3, CH. CH2, CH3. Saya ada struktur yang macam ni. Kita ada struktur 1, 2, 3, 4, 5 kan. So nama dia adalah 2-pentene. Kita ada 2-pentene. Okay. Sebenarnya 2-pentene ni dia boleh menghasilkan isomer. Satu isomer cis, satu isomer trans. Isomer cis dengan isomer trans ni nama hujung dia pentene. Tetapi dia bukan molekul yang sama. Tahu, dia bukan molekul yang sama. Mereka tu isomer. Isomer maksudnya apa? Dua molekul yang berbeza. Tapi struktur formula yang tak sama lah. Ya. Yang ini, kalau biasa kita tengok chain isomer, kita ada positional isomer,
Functional group isomer. Itu memang nampak nama lain. Tahu? Nama lain. Nama Nurul Awatif dengan Siti Nur Syakirin. Lain kan? Betul tak? Tapi kelas sama. Kelas DHT3. Saya agak je lah kan. Kelas DHT3. Okey. Tapi seorang Nurul Awatif. Seorang lagi Nur Syakirin. Nama dah lain. Memang dia tak sama lah. Dia bukan molekul yang sama. Apa yang persamaan bagi mereka? Mereka duduk dalam kelas yang sama. Tahu? Okay, mereka duduk dalam kelas yang sama. Mereka berada dalam DHT3 ataupun dekat DKT6. Tak kisahlah mana-mana kan? Ataupun DFT6. Persamaan mereka berada dalam kelas yang sama. Tapi mereka adalah orang yang berlainan. Itu kita ada chain isomer. Chain isomer. Chain isomer. Chain isomer, chain isomer ke positional isomer ke ataupun functional group isomer. Orang tak sama, mestilah nama dia tak sama. Orang yang berbeza. Okey. Tetapi sistra ni, kalau kita tengok, mereka ni nama belakang sama. Tetapi molekul tersebut tak sama. Satu cis, satu trans. Dia macam kembar. Tahu? Satu kembar mana saya nak sebut ya? Kembar siam. Kembar siam kat Malaysia yang terpisah, yang dipisahkan di Arab Saudi. Nama dia apa ya? Ahmad dan Muhammad kan? Ahmad dan Muhammad. Sekarang ni dia bayar anak saya yang sulung. 20 berapa? Bayar anak saya berapa? 22. Macam gitulah. Itu kembar. Itu kembar identical, very identical. They are so identical. But they are different molecule. Even the name is to pentene, kan? Tapi mereka ini adalah molekul yang berbeza. Contohnya kalau kita tengok di sini, ini kita ada okey. Tiba gelap ni kenapa? Saya live kejap, sekejap lagi saya masuk balik tau. Saya tahulah kenapa. Okay. So kalau kita tengok ya, cis ni, the cis and the trans, okay, cis and trans ni they are very identical lah. Even the name sama. Okay. Apa yang membezakan di antara cis dan trans ialah position of the certain group lah. Tak sama dalam ruang. Kalau macam ni kan, macam ni, position CH3 duduk atas. H, dua-dua duduk bawah. H ni dua-dua duduk bawah. Okay. Ini akan memberikan struktur bagi cis. Cis ni sama belah dia kata. Maksudnya kumpulan yang sama
duduk pada belah yang sama, we call it as cis. Okay. Tetapi kumpulan yang sama tu untuk kes ni kita rujuk kepada H lah. Duduk pada belah yang bertentangan. Yang ni duduk atas, yang ni duduk bawah. Kita namakan dia sebagai trans. Ya. This is cis, this is trans lah. Kak, tolong mama kak. Tolong mama, mama tak tahu kenapa. I don't know what happened. This is so terrible. This is disaster. What happened? I don't know. Help me. Ada bateri tak? Ada 17. I think 17 is still enough, but see, I don't know what happened. It stopped, but suddenly stop macam tu. Why it stopped? Tu memang nampak tak? I don't know. No idea. Tiba-tiba suddenly stop. 17 still okay. The battery is still okay because 17 is still enough. What if you stop charging? I Then stop just charging. proceed with the class. dulu? Cannot because this is already 18. How many hours lagi nak habis? I think 5 minit, 10 minit gitu. Oh, sempat je. Tak payah charge. Tak Apa payah rasa sebab orang sambil guna sambil charge. Sakit hati betul hari ni. Madam, are you okay? I'm not okay. I'm not that Kesian Kak okay. Madam. Tak apa, tak apa. Ini dugaan Allah bagi pahala. Don't worry. Stop charging. Alright. So sekarang kita tengok ni. Ya. Kita tengok. Cis maksudnya kumpulan yang sama. So kita refer kepada atom H lah. H duduk pada belah yang sama. Okay. We call it as cis. Cis maksudnya sama. Cis. Bukan cis tau. Cis tu hang jebat. Ya. Cis. C-I-S. Bunyinya cis. Ya. Lagi satu kita ada trans. Ya. Another one. If the same atom tu duduk pada belah yang sama, we call it as trans lah. Teng teng teng. Dia gelap. Saya rasakan kita kena stop lah. Madam, Ya. Tengok. Tak, akak rasa even dah terpadam but still the recording is still on. Yes, I know. But how am I going to show them? Macam ni. Mama tak nampak apa benda ni. Oh. It's all dark. Mama tak nampak. Kena disconnect dulu kot, lepas tu baru ni balik. Disconnect. How to disconnect? I mean stop the class and then off the data dulu. Lepas tu baru ni sebab format panas. Can you feel it? It's too hot. Yes, I know. Tapi bila masa dia nak sejuk? Dia kena cool down dulu lah. Okay. Dia jadi hampir panas tu. Oh. Ni kak, ni tak apa ni. Tengok api ni. Saya rasakan kita kena stop lah dulu ni. Hello? Madam. Okay, Madam. Kita stop. Mungkin panas kot. Saya tak tahu lah. Saya baru je buka phone saya. Tak Nanti tahu. kosong kita stop. Madam. Saya buat malam ni okey tak? Boleh ha? Malam ni. Overheat kot. Itulah. Kita buat malam ni, kita sambung malam ni tau. Ya? Dalam pukul nanti saya beritahu kat grup ya. 9, madam. Boleh. No problem. Okey. Okay, madam. Sambung malam ni ya. Okey, stop tu. Okey. Okey, assalamualaikum. Salam. Thank you, madam. Thank you, Madam. Terima Thank you, kasih. madam. Thank you, madam. Terima kasih, madam. Sama, saya tak nampak kamu pun ni ha. Saya nak buka ni. Pergi sejuk phone dulu, madam. Okey, kita tutup dulu ya. Nanti malam kita sambung tau. Okey, bye. Assalamualaikum. Madam, Saya nak- Madam.
Ya. Kalau madam cuba guna Jamboard tak boleh ke madam? Jamboard saya tak reti. Nanti khususkan kat saya boleh? Boleh juga. Boleh cuba? madam, tapi kita kan jauh. Nanti habis PKP ni 18 ni habis kan? Oh tapi dah kelas face to face ya? Itulah madam. Itulah. Ya, Tak apalah malam ni jumpa ya. Okay bye. Thank you madam. You're welcome. Bye, madam.